Okey geng, kita dah tanya macam mana perjalanan Abang Cepot dan kumpulannya dan tim dia lah senang cerita. Okey, salah seorangnya gitaris abang gitaris Abang Lan. Bang, boleh cerita sikit tak? Brother Cepot kita macam mana, garang ke tak bang abang lalui dengan kumpulan Jimbara ni? Okay, Abang Cepot ni dia ada satu karakter dia lembut tapi tegas. Lembut tapi tegas. Yes. Untuk dia macam mana dia nakkan apa yang kita yang sebenarnya kat diri kita ni. Kan macam apa yang saya kenal Abang Cepot dari awal, dia lebih suka kan apa yang natural, sifat natural seseorang tu kan. Dari segi apa hubungan persahabatan maupun dalam muzik. Itu sifat Abang Cepot yang kita orang kenal. Dia disayangi lah dalam dikipal lebih. Dikipal lebih. Rockers dengar tu tak boleh. Pantang bang. Bukan pantang. Nampak dia nak naik gaji ni. Boleh naik elon. Itu sifat Abang Cepot yang memang apa yang dia cakap tu benda tu apa untuk bagi kita semangat untuk kita macam saya jujur saya cakap dalam banyak-banyak yang saya jumpa kawan apa dalam muzik dalam industri ni, bila saya jumpa je Abang Cepot, saya cakap Abang Cepot memang lain. Dia memang bawa kita ni berdiri sama-sama, duduk dengan diorang. Apa dia kata, kau dengan aku sama kan? Apa yang ada kat kau bagi je, kita orang terima. Itu maksudnya macam tak ada push, tak ada apa kan, tapi dia percaya kerja kita, dia percaya apa yang ada kat kita. Itu yang membuat kita lebih yakin, semangat, selesa. Itu buatan kita orang. Saya sebagai line up baru dalam Jimbara ni pun saya dapat confident tu dari Abang Cepot dan Abang Atan, tu juga Abang Akin. Baik abang macam sebelum ni kita pernah berbual dengan Brother Lan ataupun Abang Lan kan. Abang Lan pernah cakap Abang Lan daripada sebuah rancangan dia pernah buat battle lah dalam satu rancangan ni, dan waktu tu artis jemputan adalah kumpulan Jimbara, betul bang Dan pernah tak terfikir bang abang akan join bersama kumpulan Jimbara bang? Memang tak terfikir lah. Orang kata macam waktu tu pun macam saya pernah cerita sebelum ni, saya sendiri cakap dengan line up saya yang bertanding masa tu dengan kawan-kawan saya cakap kita settlekan kerja kita dulu, lepas tu baru kita pergi, orang kata baru kita pergi jumpalah hormat kan, pergi berbual-bual So tak sangka saya dalam sikit waktu tu, masa tu turn kita orang nak masuk live, masa tu saya dapat berbual dengan Abang Cepot depan kat belakang tirai. So kebetulan saya depan sekali, Abang Cepot betul-betul depan saya. Saya cuma cakap Abang Cepot, bang doakan kami. Abang Cepot cakap kau mesti bolehnya kan. Itulah orang kata permulaan saya dengan Abang Cepot lah kan. Padahal dari pagi bang dari pagi sampai ke malam tu live pukul 8.30. Kita orang kat sana pukul 9 dah ada dah nampak ni kan, apa Jimbara apa soundcheck juga kan. Kita nak pergi kan, tapi kita tengok abang pun ialah kita ada kerja kita kan. Abang Cepot pun ada Jimbara pun ada kerja diorang yang diorang nak kena fokus kan. Jadi saya cakap tak apa, kita settle kerja kita, baru kita soal kenal lah orang cakap. Tak sangka lah, memang tak sangka sampai akhir tu Abang Cepot sendiri jumpa saya kan. Kita orang berbual-bual dan Abang Cepot apa orang kata ambil nombor phone lah waktu tu lah kan. Tak sangka sampai penerbit pun cakap, biasanya apa kau sepatutnya kau yang minta nombor dekat abang ni kan. Ni abang ni yang ambil nombor kau ni kan. Kau kenal dia? Tak kenal dia kan. Apa tak tahu, mungkin mana tahu rezeki kan kita masuk nak join dia orang kan. Tak sangka punya apa rezeki saya dalam ramai-ramai tu, rezeki saya lah.
sampailah sekarang. Alhamdulillah abang jodoh Dah ala-ala abang cakap pasal ramai-ramai gitaris kenapa abang Cepop pilih, kita tanya tuan punya badan boleh abang Apa yang abang nampak dekat abang Lan ni bang yang sampai terbuka hati abang untuk nak ambil untuk jadi dalam satu band? Dia ada satu karakter. Karakter tu seorang gitaris kan. Dia ada karakter tu. Sebab karakter tu bukan semua orang ada. Kalau ada pun yang dibuat-buat. Yang ni tak, dia semula jadi. Dengan dia rambut panjang dia, dengan image dia kan. Dulu kita duduk kat tepi tu. Kiwak tu budak ni kan. Maaf cakap ayat dia. Dia ni punya style dia kan. Memang kita tengok. Dia ni betul rock lah. Tapi jiwa dia memang lembut kan. Kita bagi input lah kan. Kau email rambut pun dahsyat abang tengok kan. Tapi ni tak boleh. Kalau kau nak rock tak boleh macam ni. Sampai dia korbankan masa dia masuk belajar kat suara. Abang cakap dengan dia, kalau kau nak boleh. Kau nak join dengan Nibara tapi kau kena buat satu pengorbanan. Apa pengorbanan? Kau kena pergi masuk suara. Pagi dia. Habis dia angkut mak dia dengan kakak dia. Mak dia telefon lah. Lan nak balik ni. Nak balik? Pukul 5 pagi kena tunggu kat suara. Tak nak bagi dia lari. Sebab saya cakap di situ dalam tu kamu akan jumpa dipanggil ilmu. Beratus gitaris ada kat dalam. Kau jangan berangan kau terror. Kau jangan ingat kau bagus. Kat dalam tu baru kau akan jumpa. Di situlah kau akan ada proses pembelajaran. Kau akan jumpa macam mana kau nak buat lagu, nak muatkan struktur tu di situ. Cikgu-cikgu ni akan bagi input kat korang. Kat abang tak ada. Abang boleh bagi tahu tapi knowledge tu kita pun terat. Jadi kita suruh kalau kau nak kau pergi. Dia buat pengorbanan tu. Kau tunjuklah jantan kau jangan lari. Nak lari pergi tu pasal nak kena potong rambut. Sebab kena potong Jahanam. Kita pula kena pergi adab dia pula. Mak dia cakap apa? Dia tak nak. Kau lah pergi, tolonglah cik. Pergi. Tapi pelajaran tu bukan kat abang. Kena tanya dia. Sebab dia yang melalui benda tu. Apa sebab abang suruh dia pergi kat situ? Sebab ilmu tu pengetahuan. Tu abang cakap, kalau kau tak reti cakap orang putih kali pun tak ada masalah. Toge tu yang membuatkan kau berbahasa dengan dia. Nanti lama-lama yes no boleh jadi kawan. Saya ilmu tu tadi. Itulah dia preparation. Selepas tu ada lagi perjalanan. Perjalanan macam mana kau nak buat lagu. Semua orang boleh buat lagu. Tapi nak macam mana kau nak bina rumah tu. Bukan tu kau boleh buat je kan. Mesti ada tiang seri dia, kekuatan dia. Ada kira-kira dia. Kau kerja yang kau nak bagi telinga orang sampai ke hati ni. Bukan main redah. Proses pembelajaran tu dia yang lalu, bukan abang. Jadi abang nak, abang order je. Aku nak macam ni. Jadi dia kenalah bekerja keras. Itu pasal abang cakap dunia ni bukan seronok-seronok. Dunia ni sebenarnya dia ada satu proses pembelajaran. Seronok-seronok ni masa kita show. Itu enjoy time. Lepas habis semua orang. Lepas habis semua. Jadi dengan kamu enjoy, dengan orang yang di bawah pun enjoy. Bukan sampai kita enjoy tadi tu apa kita sampai melampaui batas. Tak adalah sampai macam tu. Enjoy kita yang beringat lah. Itu yang dia maksudkan. Jadi tak ada salah pun kalau kamu nak berhibur, tapi janganlah melampau-lampau. Janganlah sampai yang dengan penulisan kamu pun melampau-lampau kan. Jadi tulis apa yang kamu lalui. Kenyataan tadi tu. Jangan yang tulis, saya pun tak tahu bang, ini saya gambarkan. Tak boleh. Baik, itu benda yang salah. Sebab bukan kamu lalu ni. Kamu reka-reka. Tu pasal abang cakap, solo biar solo dari hati. Tu pasal kamu dengar orang lain gitaris yang kamu minat, seronok kan, melekat kan. Macam ada jalan cerita. Selepas penyanyi ni menyanyi, dia ni part kau itu kau pun akan menyanyi ke? Tapi melalui lagu, melalui jari jemari kau. Tapi hidup benda tu bang. Yes, itu dia. Kalau kau tak ada soul dan blues, kau boleh solo lah, tapi sekadar skill laju tu nak pergi mana? Tak ada jiwa bang. Ada tempat-tempat dia yang kau gunakan benda tu. Pasal lagu ni mengikut kehendak jiwa kita. Kalau lagu kau main buat pun nanti kau tanya kau buat apa? Aku pun tak tahu, aku main entam lah. Jadi entam lah. Tapi kalau lagu tu ada penceritaan, ada jiwa, kamu dengar sekali kamu dengar pun dah sangkut lah. Ibarat dia macam gitu lah. Dia tu orang melekat lah. Kita pun test lagu kita pun bagi orang dengar macam tu lah. Nak komen yang kita tak nak cari yang orang yang jenis kipas kita tak, yang tak sedap dia cakap tak sedap lah. Jadi cari yang orang-orang yang tak tahu kita lah, tak kenal kita kan. Best lagu ni. Tak best abang. Kat mana kau dengar tak best tu? Sebab dia jujur.
kalau kena orang yang jenis yang dia tak berani cakap abang tu, bewang, so minat. Kita bukan nak macam tu, kita nak original untuk kita nak touch up diri kita. Bukan kita ni sentiasa perfect. Ada kelemahan kita juga, kesilapan kita. Jadi kita perbaiki di situ. Untuk nak bagikan muzik kita ni seiring dengan usia kita. Ini kan umur 50 kan nyanyi takkan nyanyi K-pop punya style lah kan. Buruk anak tengok ni. Kan? Apalah apa aku ni terkinja-kinja kan. Jadi biar dia seiring. Itu pasal saya pun duduk dengan orang-orang abang-abang otai ni, kita tanya apa pasal orang lain setiap setahun keluar album. Sebab dia tak macam diorang ni. Diorang ni buat, dia ada penceritaan dia dalam album tu. Itu pasal kita dengar band-band otai sonok, kita dengar kan Shad Listen nombor 1 sampai nombor 10. Dia bukan main libas je, janji lagu tu kan. Sebab saya tanya dengan arwah Abang Rahim, hari kalau nak buat lagu buat hari-hari boleh buat lagu, tapi kalau nak karya buat paling susah. Tu pasal diorang ni macam orang yang kita kadang kita jumpa macam tak betul dia. Sebab bukan tak betul, dia nak menulis tu, dia nak mengeluarkan melodi tu sampai macam tu sekali. Bukan dia buat-buat. Nak berkarya orang. Yeah. Hari ni kita tengok kejap-kejap ada lagu, kejap-kejap ada lagu kan. Tapi dia orang sendiri pun tahu kenapa tak melekat kat jiwa ni tadi. Pasal lagu tu dia buat-buat. Ambil ni sikit, petik ni sikit, ambil ni sikit, jadi macam gitu. Dia bukan yang kau kau kehilangan mak tu kau rasa touching, sentimental touching tu tau. Yang itu yang orang tak rasa, yang itu yang dilagukan, diluahkan. Kan pasal yang ditulis tadi tu cerita benar. Cerita yang kamu lalu ataupun cerita yang pengalaman daripada kamu lalu kita susunlah ayat tadi tu kan, bagi dia lagi cantik. Yang 20 tahun yang kamu lalu tu 4 minit je kita pendek kan. Kan? Itu kelebihan si lirik ni tadi. Dia bijak untuk menyusun pengalaman yang 20 tahun kau lalu tu, dia jadi 4 minit. 4 minit je dong. 4 minit tu terkesan. Baik. Okey bang, boleh tak abang ceritakan sikit macam kita cakap tadi, segmen kedua kita akan tanya pengalaman pahit dan manis. Jadi boleh tak saya nak tanya abang, apa pengalaman pahit abang yang abang rasa betul-betul pahit yang abang pernah lalui dalam perjalanan sebagai anak seni ni bang? Bagi abang pengalaman pahit tu tak ada. Bagi abang yang pahit ke yang manis tu semuanya bagi abang nikmat. Selagi kita hidup kat dunia ni, sebab Allah Ta'ala tu bagi kita nikmat, buat apa kita nak salah-salah. Yang pahit tu mungkin ada kesilapan dari kita untuk kita belajar proses perbaiki. Kalau tak ada yang pahit tu macam mana kau nak tengok diri kau balik? Semua perfect. Semua sebab abang dapat satu pelajaran, satu pelajaran yang abang dapat sebelum abang nak meningkatnya kan. Satu pelajaran yang meninggalkan kesan pada abang. Abang ada dapat satu show meriah tau. Okay, abang keluar daripada rumah ni seorang. Abang pikul gitar, abang bawa efek, sampai kat luar dah jumpa orang kedua, orang ketiga. Dah meriah sikit kan. Bila sampai kat tempat show, dah meriah ni, litlap, meriah ramai, wah, tangkap gambar, tarik apa semua kan. Sampai last ending, tinggal kita berlima balik kan. Ni orang dah balik. Daripada berlima, tinggal seorang, tinggal kita seorang. Daripada kita meriah tadi ni, akhirnya aku tinggal seorang-seorang. Balik pula kita bawa pikul beg dengan gitar tu, anak dan isteri pun tidur. Akhirnya kita tinggal seorang-seorang. Jadi dia bagi satu jawapan kat abang, yang hanya tinggal dengan kau Allah je yang menemani kau sepanjang masa. Dia tak pernah tinggalkan kau, engkau je tinggalkan dia. Tengok anak isteri kau pun tinggalkan kau. Peminat-peminat kau dah balik rumah. Lagi awal lah. Kawan-kawan kau tadi pun dah balik rumah. Padan muka kau. Jadi itulah pelajaran yang abang dapat. Itu pelajaran dia panggil sedar diri. Biarlah kita jadi orang yang sederhana, supaya engkau popular ke, engkau tak popular ke, engkau sedar diri. Kalau tidak nanti susah nak mati nanti. Kan? Dapat pelajaran abang itu dalam abang berjalan dalam industri muzik ni. Daripada meriah lah kali kau tinggal seorang ni, dia cakap. Aku nak tahu gambar, saya mama minat abang tu, poster abang. Pelajaran sebenarnya, bukan pelajaran untuk kita terus tak ada dalam industri, tak. Supaya apa yang kau buat
Jadi kau carilah rezeki sampai bila-bila. Kau tak ada masalah. Jangan cipta masalah. Itu dia. Bagi abang tak ada pahit manis. Bagi abang semuanya nikmat sebelum kita mati. Yang lain tu kita jadikan iktibar kita, muhasabah diri kita untuk melengkapkan diri. Jadi kita pun banyak tanya dengan bila dapat peluang duduk dengan Abang Ramli Sarip, kita banyak tanya dengan dia apa semua, macam mana nak bawa diri dalam industri ni. Baru kita tahu. Kalau tidak kita duduk seronok berangan kan. Oh bang, tadi saya poster 400 keping, 500 keping habis jual. Bagi dia orang. Bila kita dapat satu projek, poster tak ada apa-apa, nak jual album. Jangan duduk dekat meriah ni tadi. Pastikan orang beli kamu punya barang, orang suka kamu punya karya. Jangan duduk dekat berangan. Kalau duduk kat berangan itu yang setahun 2 tahun betul hilang. Pasal kita buat ni tadi tu tak ada hala tuju. Jangan macam tu membazirkan masa kamu. Buat apa? Buat biar betul-betul. Bila kamu buat betul-betul, insya-Allah janji dia pasti kan. Kamu buat, kamu dibalas dengan ikut apa yang kamu amalkan lah. Kamu buat baik, dia bagilah baik. Berjalanlah kamu mencari rezeki tu. Tapi kalau kamu cipta masalah, Masalah je. lari. Banyak Dalam, pelajaran abang dapat. Tapi Alhamdulillah. bagi abang macam tu lah. Abang tak tahulah orang lain kan. Tapi dalam betul Bagi masuk. abang kena kencing pun nikmat. Belajar macam ni cara orang menipu. Orang cari makan. Abang susah. Tapi kita tengok tak susah kan. Banyaklah pelajaran. Itu macam abang cakap preparation. Daripada pengalaman tu buatkan kamu jadi matang. Daripada pengalaman kamu tu lebih baik kamu lagukan ataupun kamu tulis. Supaya kita boleh berkongsi. Itu bagi abang kan. Terbaik dalam maksud yang saya tertarik betul-betul yang lalas tinggal kita dengan Allah. Ramai juga yang tak terfikir ataupun tak perasan. Kan? Jadi terima kasihlah abang bagi advice dan masa sama kita pun ambil apa yang ilmu yang abang bagi. Okey, saya tahu kalau saya tanya pengalaman manis pun abang dah cerita tadi benda tu. Pencapaian terbaik bang dalam kumpulan Jimbara. Apa bang yang abang rasa pencapaian yang paling terbaik abang pernah lalui? Untuk setakat masa ni. Abang pun pernah kena ada soalan macam itu. Ya, ini ada soalan yang kedua. Tapi soalan yang pertama yang masa dia ajukan soalan yang dulu mengapu juga abang jawab. Tapi yang kali ni bila kamu tanya, abang dah ada preparation tu. Jawapan tu sangat fact. Kan, budak abang pun tak tahu, abang pun fikir bila dia tanya, apakah pencapaian Jimbara sepanjang ni? Kita jenuh nak memikirkan pernah pegang anugerah ni. Ya, tapi orang tu cakap itu bukan. Abang lupa nama dia. Tu pegawai penyiasatan jenayah tu. Bahagian apa tu? Apa yang nama dia yang selalu keluar TV tu? Tu. Polis tu yang tanya abang. Di Saloma Bistro masa tu. Kali dia jawab dengan abang senang. Kamu tahu apa pencapaian terbaik kamu? Pencapaian terbaik kamu, Jimbara tu masih ada lagi. Sampai sekarang. Itulah pencapaian terbaik kamu, bukan anugerah tu dia cakap. Anugerah tu pun orang yang dapat anugerah pun hilang lah. Hari ni menang ni besok 2 tahun hilang lah. Tapi kamu masih ada lagi dengan anggota kamu. Itulah pencapaian terbaik kamu. Baru terbuka minda abang. Iyalah. Yang ini kau tak payah kejar. Kita yang ini yang kena muafakat ni tadi. Baru dia panggil dalam berkumpulan ni tadi. Kau tak payah panggil kumpulan. Itulah pencapaian terbaik kamu. Kamu masih ada dalam industri. Masih kekal bang. Masih. Itulah pencapaiannya. Yang tadi ni kamu jangan nak membeza-bezakan. Oh menang tu menang ni, itu bonus lah kan. Tetapi pencapaian terbaik, maksud dia nak menjawab soalan yang lagi tepat lah kan. Jadi macam kamu, jadi janganlah lepas tu dah tak ada dah. Terus kan. Itulah pencapaian terbaik kamu. Menghasilkan lagi terbaik kan. Itu dia. Menghalusi, bertukar-tukar pendapat, pandangan. Macam mana nak lagi cun ni? Orang punya ni best ni. Ni orang punya. Yang kita punya pula. Apa segmen yang lagi mencabar, soalan-soalan yang macam mana kan. Untuk kita nak kongsi dengan orang ramai. Itu yang saya boleh berkongsi. Kalau nak cerita yang pengalaman memang banyak. Pasal kami, orang kata apa, melalui proses mainstream ni, kita memang buat laluan kita sendiri. Sampai kita dapat satu pencapaian yang kita sendiri je yang tahu apa yang kita buat.
Tu macam pasal kita cakap, wah kita dah capai satu ni. Tapi satu lagi, iaitu kesepakatan dan kesepahaman antara kumpulan. Itu yang paling penting. Key point dia orang Kalau kita nak Elicat kita respect kan. Tapi kenapa tak ada band kita yang boleh kekal sampai macam itu? Jadi kita contohlah yang baik ambil pada dia. Oh ni iktibar dia, dia muafakat antara dia. Tak ada berpecah belah. Bersatu orang. Bersatu. Itu kekuatan. Itulah kekuatan sebenarnya. Bukan kekuatan yang abang kau angkat badan kau mesti pergi hentak orang, bukan. Itu gagah ya. Ini kekuatan, itu kekuatan bersama. Itu pasal kita open. Okay, kalau ada lagu keluarkan. Kita tak ada terikat. Tak ada kau masuk gym barang kena main lagu abang Kau punya lagu tak payah. Tak ada. Kita open. Kita dengar sama-sama. Baik untuk kita ketengahkan. Jom. Jadi semua keluarkan idea bang. Yes. Betul loh, sebab salah satu minta maaf geng. Salah satu yang saya pernah tengok waktu Abang Lan ada dalam kumpulan Jimbara, yang tak silap saya, salah satu lagu yang macam lagu salsa tu ciptaan daripada Abang Lan, betul tak bang? Saya, Abang Cepot dan Jin Barah. Jadi terbaik memang Abang Cepot bagi peluang, tak kira kau baru ke apa. Tu yang dimaksudkan sebagai muafakat tu bang. Lagu tu Tak, lagi kan, dia masa tu okey, dia macam ni. Dia masa tu dia dalam proses belajar dekat suara. Sini. Jadi saya punya kepahaman pula lain. Jadi saya dia pergi belajar, dia adalah dia punya jurusan dia di dalam tu. Jadi saya pula bagi dia teori dan praktikal. Sambil kau belajar ni, kau ambil lagu ni, kau buat. Kau cipta lagu. Untuk praktikal je lah. Jadi saya bagi ada itu knowledge pembelajaran pada dia. Bermakna kau tak statistik nanti dia akan jadi terikat macam mana. Kau pergi belajar tapi kau main lagu orang. Jadi mana datangnya belajar ni tadi? Kau copy orang punya, yang kau punya. Jadi sekarang aku bagi kau satu lagu, kau buat. Ni lagu fresh ni, kau buat, kau isi. Apa yang kau nampak? Yang kau nampak, nanti kita duduk sama-sama dalam band punya pula. Oh saya ingat drum nak buat macam ni. Ni drummer punya peranan. Bass buat macam ni. Berkongsi pula, bang, pattern macam ni lagi cantik. Jadi di situ lah kau melengkapkan tadi tu. Macam mana kau buat rumah ni tadi? Okay, kau rasa tak puas daripada hasil pencapaian. Okay, kita bagi lagi gulai lah. Buat. Sampai kau jumpa rahsia-rahsia tu. Senang, mudah lah nanti kau nak berjalan. Sebab kau tahu kerja-kerja nak buat ni. Bila kau dengar je lagu, kita bagi je lagu tu. Lan tahu apa nak buat abang. Lan dah nampak gambar dia. Bukan dia dengar, nantilah. Tak, gambar dia pun macam ni. Kerangka dia semua dia dah nampak dah. Dapat imagine. Nanti bang Lan balik, Lan buat. Dia nampak. Jadi di situ dia proses pembelajaran teori dan praktikal. Kebanyakan orang memang kita jumpa yang hebat-hebat main muzik. Tapi bila kita dengar melodi dia tak ada soul dan blues. Pasal dia banyak terikut dengan orang. Itu pasal kita cakap apa yang kamu kamu lagukan. Pasal itulah ilham. Dia tak boleh dicari. Dia datang dengan sendiri. Kalau kamu yang buat benda ni pun ada ilham ya kan. Lama-lama kamu duduk, aku buat macam ni. Ilham tu. Dia datang tapi kau tak boleh mengada-adakan dia. Itu pasal dia tak ternilai. Dia panggil semua ni harta intelek. Itulah dia yang saya boleh cakap. Tu kat Chalet tu lah kali dia harapnya saya sampai kat kedai apa? Pelita. Ali Maju. Ali maju. Menong mamak tu tengok pukul 5 pagi apa kejadah dia dua orang ni dengan gitar apa semua. Saya dapat abang, kita ingat kot dia bawa dengarkan kat handphone. Rupanya dia keluar dengan gitar. Kau buat jalan Daripada plan dulu kan. Tapi time tu masa tu dia tengah belajar. Dia suara. Jadi saya cakap ni, kau ambil lagu ni. Kau buat. Dia buat. Urusannya kita dengar input dia. Jadi kita bagi lagu lagi. Kamu buat sampai kamu puas. Tak puas kamu pergi belajar dengan orang lain pula. Ada ikutlah yang kawan-kawan dia yang lain, yang kawan-kawan dalam industri untuk timba pengalaman, kutip pengalaman. Macam mana nak buat lagu. Lain orang lain cara dia. Jadi dia yang tahu benda tu dia belajar. Dia tahu macam ni kalau nak tengok sesuatu lagu. Sebenarnya itu semua bukan main tentang kromo. Boleh tanya dia. Kalau dia pergi belajar tu makna pengetahuan tu dia tahu. Dia kena buat macam ni bang. Benda ni nak kena pakai ni elemen dia bang. Part ni nak kena buat macam ni. Sebab bukan suka-suka. Yang kau buat, yang kau main ni dah benda dah tersedia. Ini yang daripada zero kau nak ada kan. Bukan satu tanggungjawab yang mudah. Baru dia tahu nak buat tugas ni satu tanggungjawab.
Bukan suka-suka. Baru dia tahu. Itu dia yang kalau dengan saya lah. Tapi saya memang tak suka nak ngajar-ngajar orang. Sebab dah malah menyampah. Jadi kita layan diri kita, layan anak dan adik-adik kita. Dah lama dah keluar. Jadi kita pun cuba develop lah anak-anak kampung mana yang berbakat kan. Yang ada, bukanlah suruh dia jadi artis tak. Sekarang ada scene basking apa semua kan. Sebut peluang-peluang yang macam itu. Untuk kamu boleh orang kata bukan mengejar habuan, tapi berkongsi pengalaman. Di situ kamu boleh belajar macam mana nak entertain orang, belajar bercakap. Sebelum kamu nak pergi ke step yang seterusnya, itulah medan yang paling cantik. Permulaan dia. Tapi kena buat preparation, jangan main tangkromo je. Bila orang tengok, band ni biasa je, tapi perform boleh menghiburkan kita. Buatlah persediaan. Ini bila kita tanya kan, lagu mana? Kita orang main lagu Jimbara je bang. Masalah lah. Bukan kita tak suka tak. Kau kena versatile. Kena macam-macam lagu. Untuk kau try diri kau, baru kau tahu, suara aku dengan aku punya ni, konsep dia macam gini. Tak ada kau main terkejar je. Kadang-kadang macam abang lah kan. Kemampuan abang bukan suara rock. Kita tahu nilai kita. Kita bukan suara rock. Jadi kita ambil lagi satu peranan, Lucidin. Dia ada bakat tu. Jadi kita try to create, buat lagu untuk dia. Kena dengan suara dia. Yang ngam dengan dia. Bukan main dia ni ada lagu nyanyi, bukan. Kita tengok pula karakter dia boleh tak dia bawa. Jadi kita pun duduk. Kena. Jadi kita ada perbincangan lah. Perbincangan rahsia. Bukan perbincangan macam tadi yang dia kipas tu. Abah. Bukan. Selepas tu baru kita duduk di sekarang macam ini. Baru benda tu jadi. Jadi bukan boleh suka-suka bang, kena ada kesesuaian dengan penyanyi tu. Sebab benda tu konsep tu kita kena create. Dia bukan main-main buat-buat. Kau kena tengok karakter dia. Ya macam ni. Baru kau boleh buat dia. Baru dia jadi. Kalau tidak, kau nyanyi, kau konsep album rock, nyanyi kau dandut. Ya. Kau tak perasan benda-benda tu semua. Tapi kalau kau duduk dengan otak-otak dia sekolah dengan kau, terbuka ya ke? Kau tengok elemen kau nyanyi kau dandut. Muzik kau rock, tapi kau nyanyi kau ni. Banyaklah yang kita belajar. Yang kita tak tahu, yang ada ni pada otak-otak kita pun dah banyak. Semua dah pergi kan. Jadi ada yang mana ada yang tinggal tu, timbullah pengalaman dengan orang. Sebab benda tu kau tak boleh dapat kat mana-mana. Itu pasal bila kita tengok karya otak-otak yang lama, membuatkan kita orang kata malah segar kan, macam benda tu macam benda baru. Yang itu sebenarnya knowledge tu. Kau nak kena ambil yang dia tak ada di mana-mana. Terbaik, padat kan, memang betul-betul. Okey. So, segmen yang terakhir nanti kita setiap yang kita temu ramah ataupun temu bual, mesti kita akan suruh nasihatkan sikit ataupun bagi semangat dekat yang mana yang nak ceburi dalam bidang-bidang seni ni. So untuk segmen 3, kita akan suruh Abang Cepot dan Brother Lan untuk memberi semangat. Mana tahu daripada video ni korang dapat tengok dengan apa yang Abang Cepot cakap ke ataupun terangkan, dapat naikkan semangat korang. Mungkin ada yang dah terfikir nak tarik diri ke, dah give up ke kan. So nanti kan korang semua adalah geng kami Soroy.